Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mulakan agak sedikit lewat. Namun moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha kita insya-Allah. Okey, insya-Allah tajuk yang ke-16 iaitu jumlah bukan penentu daripada kitab 40 kisah menarik dari Al-Quran. Yang mana disusun oleh Ustaz Zamri Hashim, merupakan Ma'had Darut Taujih. InsyaAllah dalam surah At-Taubah ayat 26, 25 sampai 26. Sama-sama kita tengok, sama-sama kita tadabbur perlahan apa yang ada di sebalik ayat Al-Quran ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض وحبت ثم وليتم مدبرين وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Kalau ikut kita baca cara ayat Al-Quran tu kena dengunglah. Thumma wallaytum mudbirin. Macam tu. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dhalika jazaa'ul kafirin. Surah At-Taubah ayat 25 sampai 26. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam banyak medan-medan perang dan di medan perang Hunain, iaitu semasa kamu merasa megah dengan sebab bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai itu tidak mendatangkan faedah kepada kamu sedikit pun, dan semasa kamu merasa bumi yang luas itu menjadi sempit kepada kamu, kemudian kamu berpaling undur melarikan diri. Kemudian Allah menurunkan semangat tenang, tenteram kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan tentera yang kamu tidak melihatnya, serta ia menyiksa orang-orang kafir dengan kekalahan yang membawa kepada kehancuran. Yang demikian itu ialah balasan bagi orang-orang yang kafir. Apa kisah di sebalik ayat ini, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada tahun ataupun tanggal 10 Syawal tahun 8 Hijrah, di mana selepas berlakunya Fathu Mekah ataupun pembukaan kota Mekah, maka berlakulah satu peperangan yang nama peperangan Hunain. Peperangan Hunain. Kita kadang-kadang kita tak familiar sangat peperangan Hunain. Biasanya kita dengar peperangan Uhud, Badar, itu Siffin kan, Khandaq ataupun Ahzab kan. Kita biasa dengar yang tu. Yang Hunain ni macam tak familiar. Tapi berlaku peperangan Hunain pada tahun 10 Syawal tahun 8 Hijrah, iaitu selepas berlakunya pembukaan kota Mekah ataupun Fathu Mekah. Yang mana muslimat yang dirahmati oleh Allah, peperangan ini
di antara kaum muslimin dan Bani Hawazin. Bani Hawazin dan Thaqif yang tinggal di Taif. Maknanya ada dua Bani yang tinggal di Taif muslimat. Satu Bani Hawazin, satu Bani Thaqif. Kedua-dua kabilah ini mereka ni tinggal di Taif. Taif tu tempat mana tu? Satu tempat yang masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi untuk berdakwah. Kemudian para safi, para orang tua di sana, mereka mengajar para safi ataupun orang-orang bodoh untuk kita kata untuk melempar Rasulullah SAW dengan batu sehingga menyebabkan darah Rasulullah mengalir. Itu peristiwa yang sangat sedih lah, di mana Rasulullah Rasulullah berlaku beberapa kesedihan kepada Rasulullah, kematian bapa saudara, kematian isteri, kemudian pergi ke Taif untuk berdakwah, tiba-tiba penerimaan masyarakat di sana sangat-sangat menyedihkan, bahkan mereka melempar Rasulullah dengan batu-batu kerikil. Allahu Akbar. Itu peristiwa yang ada di Taif, yang sudah tentu daripada sana ada Bani Khawazin tadi dan juga Bani Thaqif. Okey. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara pertama, ini poin yang kedua. Mereka merancang untuk memerangi kaum muslimin kerana mereka bimbang. Bimbang apa? Bimbang Islam akan memerintah mereka kelak. Sebab apa? Bila mereka tengok berlaku peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, sudah tentu Islam akan lebih tersebar. Islam akan meluas. Islam akan lebih hebat. Lalu mereka membuat satu keputusan untuk menghalang marahnya Islam ke Taif. Macam tu. Sebab mereka takut keadaan marahnya Islam nanti akan menghapuskan agama mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian berita ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah hantar seorang pengintip yang bernama Abdullah bin Hadrat bin Abi Hadrat Al-Aslami. Yang ni utusan daripada Rasulullah SAW untuk melihat sejauh mana rancangan mereka tentang persiapan mereka untuk Rasulullah buat persiapan dengan sahabat-sahabat ini untuk pergi ke Taif dan akan tinggal di sana untuk beberapa ketika. Okey. Semua ni isu-isu ni keselamatan, ada sangkut paut dengan keselamatan, kelancaran dakwah dan juga kita kata apa? Bagaimana Islam tu akan disebarkan di sana dalam keadaan yang sangat selamat. Jadi perlu kita tengok. Kalau kita tengok di sini muslimat, hari ni tak adalah kita nak pergi sebar dakwah sampai tempat-tempat peperangan dan sebagainya kan. Contoh kita nak pergi ke tempat orang asli. Contoh kan. Nak pergi ke jauh di sana Sabah, Sarawak dan sebagainya. Apa yang perlu kita buat? Hantar dulu utusan untuk tengok suasana keadaan di sana, apakah mengizinkan kita untuk membuat persiapan yang lebih lanjut. Macam mana kita akan duduk dalam suasana mereka nanti. Di situ salah satu strategi dakwah juga. Tak boleh sembrono aja masuk kampung. Tak boleh suka-suka hati je masuk satu-satu tempat. Mesti kita kena ada strategi. Sebab dakwah Islam ini penuh dengan strategi. Dan kerana di sana kita kena ada tahu adat mereka. Betul tak? Kita kena tahu sejarah agama mereka. Kita kena tahu apa yang mereka paling pantang sekali. Paling tak suka dengar sekali. Sudah tentu di sana persiapan yang kita buat, dia kena ada uslub dia. Betul tak? Persiapan yang kita buat, kita kena ada uslub dia. Contoh, kita masuk satu keluarga, kita baru kahwin, contohlah, memang kahwin lama lah semua ni, tapi masa baru kahwin tu, kita nak kenal keluarga mertua. Kita tak boleh bawa sifat kita. Suka hati aku tak nak hipokrit, aku kena dengan sifat aku, tak.
Pertama sekali kita kena mengenali dulu sifat-sifat ahli keluarga sebelah mertua. Sifat suami pun kita baru nak kenal, apatah lagi sifat kakak ipar, ibu mertua, bapa mertua, adik ipar dan sebagainya. Kita kena kenal dulu apa kesukaan mereka. Apa yang mereka paling pantang sekali. Apa yang mereka tak suka. Bila kita tengok, oh perkara ni tak melanggar syariat. Okey, kita boleh ikut dengan baik. Kita boleh join sekali. Kita boleh enjoy dengan diorang. Tapi bila ikut melanggar syariat, kita ada had-had dia antara kita dengan mereka. Contoh, kita ni memang dah jaga aurat, jaga ikhtilat, jaga pergaulan. Sama ada dengan ipar dua dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk dalam keluarga mertua yang tak jaga semua tu. Semua dia pakai campur semua. Campur aduk semua. Maka di sana kita kena ada had antara kita dengan mereka. Maksud kata bukan nak menunjukkan kesombongan. Tetapi bila ada kaitan dengan syariat, kita kena dahulukan syariat daripada adat. Dah lama dah kenal daripada kecil dah, padahal baru sepupu. Dan nampak macam abang adik. Jadi bila dah kenal, atas sebab kenal daripada kecil, so tudung pun tak payah pakai. Tak boleh. Maksud kata syariat tu mendahului adat. Tapi jika adat itu sesuai dengan syariat, maka kita sanjung. Macam tu keadaan. Jadi strategi yang Rasulullah SAW tunjukkan kepada kita ni melalui kisah ni bukan untuk kita baca sekadar ni kisah Rasulullah, bukan kisah kita. Tak. Semua ni untuk kita tadabbur. Untuk kita boleh jadikan sebagai rule kita ataupun panduan kita. Bukan erti nak kena pergi berdakwah, kena ada skop dia yang macam ni tak. Dakwah tu sangat luas termasuk dalam ahli keluarga kita sendiri. Boleh faham insya-Allah. Alhamdulillah. Okey, kemudian setelah itu utusan tadi pulang ke Mekah dan memberitahu tentang persiapan daripada Bani Hawazin dan Thaqif. Dari segi pertama sekali Rasulullah nak tahu maklumat tentang apa? Dapat satu pertama di segi harta, senjata dan bilangan tentera. 3 benda ni kita mesti tahu. Harta, senjata, kalau ni wilayah-wilayah perang ni. Dan juga bilangan tentera. Ini sangat wajib. Rukun, kita kata rukun. Rukun tentera. Okey, kemudian 20 sehingga 30 ribu orang bagi menyerang umat Islam. Rasulullah dapat maklumat, maksud kata di sana daripada Bani Thaqif dan Bani Hawazin tadi ni mereka bergabung, terkumpul. Di segi ketenteraan terkumpul 20 hingga 30 ribu. Bukan sikit, banyak tak? 20 hingga 30 ribu. Kita pun kalau sekampung tak banyak, sikit je. Maksud kata, membiaknya, bani-bani di sana ni sangat apa kita kata sangat pesat keturunan-keturunan Arab yang ada di sana. Sehingga dalam satu-satu masa bila berlaku peperangan, sangat banyak. Apatah lagi umat Islam ni nak menghadapi peperangan yang mana umat Islam ni tak banyak mana lagi pun. Allahu Akbar. Ini memerlukan kekuatan mental. Fizikal telah dah mental. Mental ni akan memberi lebih kekuatan kepada fizikal. Kemudian, mereka juga membawa harta benda dan anak isteri agar mereka tidak lari daripada peperangan. Maksud kata, mereka psycho lah. Ahli-ahli tentera mereka ni, ataupun askar-askar mereka ni, yang mana mereka suruh bawa semua harta benda dengan anak isteri, bawa semua. Sebab apa? Kalau bawa anak isteri, harta benda pergi ke medan perang, tak ada chance lah dia nak lari. Kalau dia lari, dia tinggal anak isteri dia dengan harta dia. Tapi kalau anak isteri tu ada di rumah, maksud kata mereka ini boleh jadi ingat kepada harta benda dan anak isteri, mereka ni akan berpecah dan lari, maka kekuatan musuh akan lemah. Macam tu keadaan. Tapi kalau kita tengok strategi peperangan orang Islam tak macam tu. Kan? Yang adanya anak dan isteri tinggalkan. Tak tempat yang selamat bila nak masuk wilayah peperangan. Allahu Akbar. Jadi pada tahun ataupun 6 Syawal tahun 8 Hijrah, maksud kata berlaku peperangan ini pada bulan Syawal. Bila sebut 8 Hijrah, ingat, kita letak set dalam kepala kita. Di situlah berlaku peristiwa yang sangat besar, iaitu peristiwa Fathu Mekah.
pembukaan kota Mekah. Sangat besar. Berlaku pada 8 Hijrah. Maka pada hari itu genap 19 hari Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Masa ni Rasulullah dah tinggal dalam kota Mekah selama 19 hari, iaitu masa tu berlakunya peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Maka baginda Rasulullah SAW keluar sampai dari kota Mekah dengan kekuatan tentera cuma 12,000 orang sahaja. 12 tentera Islam, iaitu 10,000 tu yang Rasulullah bawa sekali nak pergi Fathu Mekah tu, yang daripada Madinah 10,000 orang. Yang 2,000 lagi ni daripada Mekah. Yang mana mereka ni pergi ke satu lembah Hunain. Itu kawasan yang akan berlaku peperangan. Lembah ni atau kita namakan sebagai wadi. Oasis. Oasis kan? Maksud kata dia ke dalam. Di negara Arab dia banyak macam tu. Kalau kita tengok Mekah sekalipun, suasana dia macam lembah. Kota Mekah sekalipun kan? Kalau dulu, gambaran dulu, sekarang kita dah tertutup dengan bangunan dan sebagainya. Kalau kita tengok gambaran Mekah dulu ni seolah-olah lembah. Itu sebab senang nak berlaku banjir. Dan Kaabah tu dah beberapa kali dah bukan dipindah, diubah suai. Sebab apa? Dibaiki dan sebagainya. Sebab berlaku di sana banjir, perang, ada yang meruntuhkan Kaabah dan sebagainya. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Okey, kemudian dalam peperangan ini Rasulullah SAW terpaksa meminjam senjata dari baju besi daripada Safwan bin Umayyah. Peristiwa di sini Rasulullah meminjam, nak menunjukkan kepada kita Rasulullah ni bukanlah orang yang kaya pun. Bukan orang yang kaya. Padahal Rasulullah boleh minta dekat Allah untuk kaya, untuk memiliki seluruh khazanah yang ada. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Rasulullah mengetahui, kita katakan, khazanah-khazanah yang ada di muka bumi. Tapi Rasulullah tak minta pun. Tak berkeinginan pun. Macam tu. Rasulullah boleh. Ada satu cerita di mana Rasulullah bersabda, saya sebut mafhum, Rasulullah paling suka makan daging kambing. Rasulullah suka makan daging. Sehingga Rasulullah mengatakan bahawa daging ini adalah daging yang paling terbaik. Daging adalah makanan yang paling terbaik. Yang utama. Rasulullah kata, aku sangat menyukainya. Sehingga kan jika aku minta kepada Allah untuk makan ni seharian. Maksud kata, hari-hari aku akan dapat. Kalau aku minta, saya Allah Ta'ala beri. Tapi Rasulullah tak minta. Makan bila ada. Kan? Bila tak ada, tak marah, tak berontak. Makan apa sahaja, sekadarnya sahaja. Pernah Rasulullah SAW dalam satu peristiwa di mana Rasulullah pernah makan kurma. Sebelah tangan ni makan kurma, sebelah tadi ada biji kurma tadi disuap pada kambing. Dalam keadaan bertinggung. Nampak tak? Sederhananya, tawaduknya Rasulullah SAW. Kalau kita ni naklah tempat-tempat hebat dan sebagainya kan. Nak suap kambing pakai tak makan lah. Kita tak lalu dah kita. Allahu Akbar. Betul tak? Tak kata kambing yang ada dalam rumah kita tu kucing you know. Tapi tak adalah. Janganlah buat macam tu kan. Kucing ni dia ada juga dia punya hukum-hukum dia dan sebagainya. Okey. Kemudian dalam peperangan ini Rasulullah SAW terpaksa meminjam senjata dan baju besi daripada Safwan bin Umayyah. Melalui pinjaman ini ramai para sahabat yang tidak bersetuju. Kerana apa? Safwan bin Umayyah pada ketika itu tak masuk Islam lagi. Rasulullah pergi kat dia, minta pinjam sekejap baju besi. Sedangkan ketika itu Safwan bin Umayyah belum Islam. Ini menunjukkan kepada kita boleh bermuamalah tak dengan orang kafir? Boleh bermuamalah sama ada dalam bab jual beli dan sebagainya. Okey. Tetapi jangan sampai melanggar hak kita sebagai orang Islam. Okey. Kemudian lalu Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pinjaman itu tidak menjatuhkan maruah Islam. Mereka anggap dengan pinjaman tersebut sehingga merendah-rendahkan Islam.
Maka Rasulullah pun bagi penjelasan. Dengan pinjaman tersebut bukanlah merendahkan maruah Islam. Seandainya kita ni menjaga hak-hak pinjaman masing-masing. Bila kita pinjam tu sempurna, kembalikan dalam keadaan sempurna. Betul tak? Itu kalau kita nak pinjam apa-apa, contoh pinjam kawan, dengan kawan pinjam kereta. Dia pun bagi kereta kepada kita, pinjam sekejap. Kembalikan kepada dia dengan keadaan yang sempurna. Kalau rosak di tangan kita, makna apa kita kena buat? Kena baiki. Itu hak dia. Kawan kita pula kalau bagi pinjam apa semua, dia bagi pinjam. Bukan. Janganlah dia pesan pula. Penuhkan minyak lah. Full tak perlu pun. Kita pula yang meminjam, kena ada adab dia. Orang dah bagi pinjam dengan kemudahan yang dia ada tu, yang dia dah berikan pada kita, maka sepatutnya penuhkan tak tangki minyak dia? Sepatutnya penuhkan tangki minyak tu. Itu adab. Jangan meminta, tetapi orang yang meminjam tu kena rasa. Takkanlah orang yang beri pinjam tu nak minta macam tu, betul tak? Akan nampak di sana, dia ni berkira ni. Bagi kereta pinjam tapi berkira. Kalau dulu, istilah pinjam-meminjam ni biasa, betul tak zaman dulu? Pinjam kereta biasa, pinjam motor biasa, pinjam basikal biasa. Sekarang ni pinjam-meminjam tu luar biasa. Dia pinjam, kita nak pinjam barang kawan-kawan kita pun kita rasa susah hati. Yang nak memberi pun dia rasa susah hati juga. Sebab dia tak dibudayakan dah. Dia jadi apa? Dia jadi sewa. Selamat sewa. Sehari berapa? Ada setengah kata, tak payahlah. Sewa, aku bagi guna free ni 3 hari, tapi nanti minyak buah. Itu sewa, kalau kaedah sewa, kita ikut atas budi bicara tuan tu. Kalau dia setengah kata, nak kena ambil jugalah sikit. Nak bagi nama ada sewa di situ. Daripada nanti dia segan pula nak sewa, nak pinta lagi. Lebih baik nama biar dah dia bagi sewa dengan kadar yang rendah. Nampak tak? Padahal kita boleh je nak bagi free. Tapi kita kena tengok juga. Kalau duk kerja bagi free, orang yang nak meminjam tu, orang yang nak sewa tu lama-lama dia tak nak lah. Sebab apa? Dia pun ada maruah, dia pun segan. Lama-lama dia tak nak lah. Okey, jadi melalui pinjaman itu, pinjaman itu tidak menjatuhkan maruah Islam kerana Safwan adalah orang yang dipercayai dan dia agak lemah serta tidak mampu menguasai umat Islam melalui senjata yang dipinjamkannya. Maknanya kriteria orang untuk kita meminjam kena tengok. Apakah dia ni berpotensi untuk menghancurkan Islam? Ada pengaruh yang kuat dan sebagainya, last kali akan boleh meruntuhkan Islam dengan asbab pinjaman tersebut dan sebagainya. Semua tu kena ambil kira. Tapi kalau jenis orang ni nampak biasa-biasa, orang yang mudah kita muamalah, contoh dalam kampung kita ada pakcik sebelah tu, uncle sebelah tu, contoh kan, nampak di segi akhlak, budi bicara baik dan sebagainya, boleh kita bermuamalah dengan dia. Tapi kalau boleh mengancam kita punya agama, maka jangan bermuamalah dengan orang yang boleh mengancam agama kita. Okey. Jadi, maka pada keesokan harinya, ketika tentera Islam di barisan hadapan di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid, mereka ni bergerak menuju ke lembah Hunain. Di kesuraman subuh mereka diserang hendak. Maksud kata, pada waktu subuh mereka tadi, dalam keadaan mereka bergerak untuk berperang, tiba-tiba tentera Islam mereka ni diserang. Diserang hendak ni maksudnya kata, tentera Islam tak mengetahui keberadaan tentera yang lain, iaitu daripada Bani Hawazin dan Bani Saqif tadi. Tentera Islam tak menyedari. Maka mereka ni diserang hendak oleh puak Bani Hawazin dan Bani Saqif. Serangan ini berlaku daripada arah depan dan belakang. Kerana ini merupakan serangan yang sangat mengejut,
menyebabkan tentera Islam lari, ya, kita kata berkecamuk, bercerai-berai, berkecamuk, tak dapat duduk dalam satu tempat. Dan ramai juga yang berlari ke belakang kerana kebanyakannya baru pemeluk Islam. Maksud kata baru pegang tiket mu'alaf. Orang baru masuk Islam, yang masih lagi lemah keimanan dan sebagainya. Dan mereka ni tak tahan dengan ujian. Ya betul. Bila dah baru masuk Islam, baru nak lunak hati, tiba-tiba diserang dan sebagainya, apatah lagi kaitan dengan fizikal, maka mereka ni ada yang tak dapat nak bertahan. Ada yang kembali lari, meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, tentera Islam ni, pada awalnya, merasakan bahawa mereka ni tak menang lah. Sebab apa? Kalau kita banding 12,000 tentera Rasulullah SAW berbanding dengan 30,000 tentera Bani Hawazin dan Bani Thaqif, agak-agak satu lawan berapa? 12,000 dengan 30,000. Satu lawan 5 ke satu lawan 10? Kalau kita nisbahkan kan. Jadi, kuat tak di situ tentera Islam? Kalau kita tengok secara mata kasar lah, seolah-olah macam tak padan lah macam tu kan. Kemudian, jadi sedikit sebanyak meruntuhkan semangat ni. Meruntuhkan semangat dengan bilangan tentera tersebut menyebabkan mereka nak rasa mereka ni akan kalah. Kemudian, ada juga di antara mereka ni kelemahan. Kelemahan kita ni kalau pergi berperang, contohlah, nak jadi mujahidah. Yang mesti ada kepada karakter tentera ni, satu, yang pertama, dia, emosi dia, rohani dia kena kuat. Itu sebab kalau kita tengok tentera-tentera yang bukan Islam, yang masa peperangan di Iraq, peperangan tentera NATO di Iraq, di mana lagi, di Bosnia, adalah kalau dihantar tempat-tempat yang kita tak tengok, kita tak payah tengok tentera Islam, kita tahu kekuatan dia lah. Tapi kalau kita melihat tentera-tentera kafir di sana, mereka sebenarnya, kalau kita tengok fakta, di Amerika Syarikat, dia punya tentera-tentera US, ramai. Walaupun mereka ni balik dalam keadaan hidup, ada yang cacat, ada yang apa jugalah kan. Tetapi mereka dah kehilangan keadaan akal mereka. Dah jadi mental dah masing-masing. Mereka menghadapi suasana peperangan yang sangat dahsyat di sana. Dan mereka kembali dalam keadaan seolah mereka tak dibela oleh negara mereka sendiri dan sebagainya. Sebab masa suasana peperangan itu, mereka tak ada yang kata kekuatan rohani sebagaimana orang Islam. Tak ada. Orang Islam cintakan kematian, betul tak? Mereka takut untuk mati. Tetapi mereka kena buat sebab apa? Sebab apa kerana mereka kena buat? Mereka dipaksa. Ya? Dipaksa untuk menjadi tentera. Kalau ikut, orang kafir ni semua takut kepada kematian. Lalu dijanji, digula-gulakan dijanji dan sebagainya. Atas dasar-dasar patriotik dan sebagainya kan. Mencintai negara, keamanan dan sebagainya. Atas jenama-jenama, kita kata jenama-jenama yang dipopularkan oleh dunia. Untuk mengamankan dunia, contoh kan. Lalu mereka dikerah. Tetapi rupanya bila mereka dah mula masuk, mereka dah menghadapi dah suasana rohani yang sangat teruk. Sebab mereka tak beriman. Berbanding dengan orang Islam. Lalu peristiwa ni juga bukan hanya berlaku pada mereka. Berlaku juga kepada tentera Islam. Yang mana ada di antara tentera Islam yang baru masuk Islam. Kan? Yang baru nak kenal Islam, baru nak berjinak-jinak, tiba-tiba diuji dengan ujian yang berat. Maka di antara 3 benda di sini, kalau kita tengok di sini, yang pertama, mereka diuji dengan rasa mereka akan kalah. Disebabkan berbeza angka. 30,000 lawan 12. Yang keduanya, mereka ni masih lagi memikirkan harta rampasan. Yang duk seronok ni, lepas harta rampasan ni akan dapat sebanyak mana ni. Jadi, keadaan tersebut tanpa mereka sedar boleh meruntuhkan kekuatan rohani. Sebab cenderung saja ingat dunia akan menyebabkan kekuatan rohani, iman pun makin turun. Sehingga melalaikan mereka daripada mengingati bahawa peperangan yang disertai itu
bukan untuk Islam, bahkan adalah untuk Islam dan bukan meraih harta dunia. Jadi mereka terhilang sekejap matlamat, keluar daripada radar. Mula-mula nak menaikkan Islam, berperang kerana nak menaikkan Islam, nak menyebar agama Islam. Tetapi di celah-celah tu mereka terlalai kerana memikirkan harta-harta rampasan yang bakal mereka dapati yang sangat banyak tadi ni, maka mereka tergelincir sekejap daripada landasan. Itu sebenarnya boleh menjadi kita kata punca-punca kekalahan. Itu sebab kalau dalam apa-apa kerja buat kita, apatah lagi kita ni orang Islam, yang penting innamal a'malu binniyat. Setiap amalan kita mula dengan niat. Niat tu betul, betul lah kita dapat. Kalau niat tu tak betul lah kita dapat. Betul tak? Contoh, kita menuntut ilmu. Nampak macam sama je perbuatan menuntut ilmu. Semua orang duduk menghadap guru dan sebagainya. Tapi dalam hati kita masing-masing tu, apakah kita menuntut ilmu? Ada setengah aku menuntut ilmu, aku target. Contohlah, aku target 10 tahun akan datang, aku pula nak mengajar kat sini. Lebih kurang macam tu lah. Ada setengah orang, aku menuntut ilmu untuk aku nak amal. Untuk aku nak manfaatkan ilmu tersebut. Setiap daripada guru yang aku tuntut ni sangat berbeza, tak sama. Yang ni sampaikan macam ni. Yang ni sampaikan macam ni dan sebagainya. Ada orang, tak apalah, mengaji je lah, isi masa kosong je lah. Ada orang macam tu. Maknanya setiap daripada kita ni tak sama. Tetapi kalau bersatunya, hati-hati kita, orang-orang mukmin ni bersatunya dalam niat. Suasana kita duduk dalam menuntut ilmu, contoh bersatunya hati, orang yang mengajar niat nak memahamkan, nak menyampaikan, nak share, dan agar jariah kepada dirinya bila dia mati. Dan orang yang mendengar pula, niat pula aku nak amal apa yang disampaikan, maka akan jadi jariah pada orang yang menyampaikan, maka bagus. Dia seolah-olah kita tak sedar, tetapi kekuatan masing-masing tu dia jadi rapat. Dalam masa yang sama. Allah Ta'ala akan hantar link-link dia, kita kata kan. Dia akan rasa walaupun 3 orang, 4 orang, dia mengajar macam mengajar 100 orang. Dia anggap ada makhluk-makhluk lain yang ada di sini. Para malaikat dan sebagainya. Sebab para malaikat ni sangat menyertai majlis ilmu. Macam tu keadaan niat kita ni akan menjadi satu hantaran pertama kepada otak kita. Macam dalam medan perang. Kenapa? Kerana nak dapatkan harta rampasan. Jadi dia akan hantar dekat otak. Otak akan gerakkan seluruh tubuh badan dia. Hasil daripada niat tersebut. Maknanya jadi satu beberapa kesusahan akan menyebabkan mereka rasa down. Itu pernah berlaku kepada tentera Islam. Okey. Yang mana mereka memilih harta dunia. Iaitu pada harta rampasan tersebut. Benda tu sikit. Zaman sebelum zaman Rasulullah SAW. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Harta rampasan haram diambil. Haram. Kita harta rampasan peperangan boleh ambil zaman Rasulullah. Zaman Nabi Musa, Nabi Isa haram. Siapa yang ambil harta rampasan tersebut, dia zaman dulu kalau Allah Ta'ala nak bayar cash. Pernah satu peristiwa dalam peperangan, saya zaman Nabi Musa atau zaman Nabi Musa. Di mana berlaku peperangan, kemudian mereka minta kumpulkan harta-harta rampasan tersebut. Tapi ada juga yang ambil sikit. Tangan dia melekat. Allah Ta'ala tunjuk segera. Namun bila main syariat zaman Rasulullah SAW, harta rampasan boleh diambil dan diagih sama rata. Kalau zaman dulu syariat dia haram siapa yang mengambil harta rampasan. Ketika suasana bertambah gawat dan cemas, Rasulullah SAW berada di tengah-tengah tentera Islam. Rasulullah pun turun sekali dengan para sahabat untuk berperang. Itu di antara kita kata peperangan-peperangan yang hadir, yang Rasulullah hadir, iaitu peperangan Hunain. Kemudian Rasulullah berada di tengah-tengah tentera Islam yang pada ketika itu tentera Islam berundur ke belakang dan terus marah ke arah musuh dan cuba menghadapi mereka secara persendirian. Maksud kata bersendirian ni maksud kata berpecah daripada kumpulan, buatlah sendiri-sendiri macam mana yang kamu mampu.
Namun dipegang oleh dua sahabat, iaitu Abu Sufyan bin Al-Haris dan Al-Abbas. Maka musuh menyebarkan berita bahawasanya, berita bohong bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbunuh. Sebab apa mereka menyebarkan macam tu? Supaya dia nak psycho tentera Islam dan nak psycho tentera mereka sendiri. Tentera kafir bila dengar, dia akan rasa apa? Dia akan rasa apa? Dia rasa bersemangat lah sebab ketua dah tak ada dah. Kalau tentera Islam pula dengar Rasulullah kot, yang tak ada ni Rasulullah. Apa yang tentera Islam boleh buat ketika tu? Rasa sangat-sangat tak bersemangatnya nak meneruskan peperangan. Mereka anggap macam tu. Bila mereka sebarkan berita-berita bohong ni. Kemudian serangan ini namanya serangan saraf ataupun diorang psycho, berjaya melemahkan semangat umat Islam yang mana kebanyakan mereka lari meninggalkan Rasulullah pada saat-saat genting tersebut. Hingga kan Rasulullah SAW terpaksa memanggil mereka kembali dengan kata-kata yang cukup mengharukan. Rasulullah sebut apa? Aku adalah Nabi sebenar, tiada mendusta, akulah putra Abdul Muttalib. Bayangkan bagaimana Rasulullah nak meyakinkan para tentera Islam, 12,000 tentera Islam pada ketika tu, mana ada announcement apa-apa, tak guna pembesar suara, tak guna, semata-mata menggunakan apa yang ada, iaitu dengan kalam saja. Allahu Akbar. Rasulullah kata apa? Aku adalah Nabi sebenar, tiada mendustakan, akulah putra Abdul Muttalib. Akhirnya apabila mendengar jeritan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melihat keberanian baginda meluru ke arah musuh, maka mereka kembali semangat. Rasulullah bukan kata panggil-panggil saja, lepas tu dia naik duduk atas singgahsana, duduk perhati orang. Tak. Kerja Rasulullah bukan macam tu. Rasulullah turun sekali ke medan perang, Rasulullah laungkan kata-kata semangat, mengakui masih hidup. Pada saat itu tentera Islam yang melihat, mereka kembali balik semangat mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kemudian, dalam 200 orang Islam, tentera Islam, yang benar-benar ingin berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka ini 200 orang saja ni, di mana kemarahan tentera Islam kali kedua ini sebenarnya telah berjaya menewaskan musuh yang ramai. Selepas itu maka tentera Islam mengepung musuh di Taif. Dah kalahkan tentera-tentera kafir, kemudian tentera Islam berjaya untuk mengepung Taif. Pada saat itu mereka yang terkepung dan terbunuh, macam-macam lah kita kata, dalam keadaan kucar kacir dalam peperangan tersebut, yang bermula daripada risaunya mereka kembangkan Islam di situ. Allah Ta'ala tunjuk kekuatan Islam yang sebenar. Diiringi dengan doa agar mereka ni memeluk Islam. Sambil kepung dengan harapan mereka menyerah diri dan ingin memeluk Islam bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan bagaimana peperangan dalam Islam ni bukan untuk membalas dendam. Bila rasa perang, rasa berkuasa, mereka tidak terus menghapuskan wanita-wanita, membakar rumah-rumah. Tak. Islam ni membangun sebenarnya. Kalau kita tengok sejarah Islam sekalipun di seluruh dunia, kisah sejarah Islam, tak pernah lagi kita jumpa sejarah Islam bila menakluki satu-satu tempat, mereka ini menghancurkan tempat tersebut. Tak pernah. Pernah berlaku di India, di mana seorang anak muda yang bernama Muhammad, saya dikenali dengan Muhammad Salahuddin, berperang, merebut India semata-mata untuk menyebarkan Islam. Bila mana mereka ni menang, Raja India duduk tunggu. Kok nak tengok kampung ni terbakar, anak-anak isteri ni diculik dan sebagainya, nak berlaku kezaliman, tidak. Diam saja tempat tersebut. Rupa-rupanya bila pergi mereka melihat dengan jelas rumah-rumah sedang dibangunkan. Masyarakat sedang diselamatkan. Nampak? Hebatnya Islam. Tak macam tentera-tentera yang bukan Islam. Mereka menakluki, tawan sesuatu kawasan tersebut
Mereka bahkan menghancurkan bukan setakat bangunan, tapi menghancurkan marah-marah wanita-wanita dan anak-anak. Allahu Akbar. Kita tengok hari ni pun jelas. Berlaku di Syria, berlaku di Palestin, berlaku di Myanmar. Di mana tak ada pembelaan. Hak asasi kemanusiaan yang mereka laungkan, dia macam tu saja. Betul tak? Kita tak nampak di sana isu-isu pembelaan bila berlaku kepada umat Islam. Semua dia membisu. Tapi kalau sebelah mereka, walaupun seorang saja masuk penjara, habislah kita. Semua dituding teroris, Islam teroris dan sebagainya. Nampak kan? Sebab penjenamaan tu yang berlaku kepada mereka sebenarnya, tapi dialih kepada umat Islam. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey, yang terakhir. Ramai daripada puak Bani Hawazin ini, mereka memeluk Islam yang mana membolehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membebaskan tawanan perang daripada kalangan mereka. Dari peperangan Hunain ini, maka kita akan dapat beberapa rumusan di mana kaum muslimin mendapat teguran daripada Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taubah yang kita baca tadi ni. At-Taubah, yang pertama, jangan sombong dengan menyombongkan diri dengan jumlah yang ramai. Jangan rasa sombong, rasa macam dah berlaku Fathu Mekah, rasa dah ramai dah 12,000 orang. Rasa ramai dah. Yang kedua, jangan terlalu yakin kemenangan dengan jumlah yang ramai. Sebab jumlah yang ramai ni bukan penentu dia. Kuantiti tu bukan penentu pada sebuah kemenangan. Yang kita nak tengok adalah kualiti dia. Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan jumlah bukan penentu sesuatu peperangan tersebut. Sesungguhnya yang menang kalah itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala nak tengok sejauh mana kita berusaha dalam menyebarkan Islam di atas muka bumi ini. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan tak di sini? Ada tak? Ni bila kita masuk bab sirah ni memanglah macam tu. Dia agak mengantuk sikit kan. Okey. Ya, nama tempat. Yang berlaku peperangan Hunain itu adalah satu nama tempat. Okey, kalau kita tengok dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang dikarang oleh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi, menceritakan tentang peperangan Hunain ini disebabkan penaklukan kota Mekah. Jadi akibat tentangan yang hebat yang diberikan oleh orang Arab, maka penaklukan Mekah ini benar-benar memeranjatkan kabilah-kabilah Arab. Mereka tak sangka Rasulullah dapat melakukan Fathu Mekah. Jadi macam rentetan daripada peristiwa tersebut, mereka rasa tercabar. Kabilah-kabilah yang ada di Taif juga bimbang. Lepas berlaku Fathu Mekah, nanti akan datang ke tempat kita pula. Macam tu. Jadi mereka bimbang tersebarnya Islam dengan begitu pesat. Kemudian mereka ni tak berupaya untuk menghalang sebenarnya. Mereka rasa terperanjat dan tak jangka pun Rasulullah dapat melakukan satu kita kata satu proses ataupun anjakan paradigma yang terlalu cepat. Yang mereka sangka bila Rasulullah pergi berhijrah ke Madinah, berlaku peperangan Badar Kubra, Uhud dan sebagainya, maksudnya asakan demi asakan membuatkan umat Islam ni terasak dan rasa makin lemah. Tetapi bila berlaku Fathu Mekah, semua kita kata puak-puak Arab ketika tu, pembesar-pembesar Arab mewakili kabilah-kabilah masing-masing, sangat terperanjat dengan peristiwa tersebut. Mereka tak sangka Rasulullah datang dengan 12,000 tentera melakukan pembukaan kota Mekah dengan aman tanpa peperangan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Okey. Kemudian
Ini dia peperangan dia ni panjang lebar sikit. Okey. Dalam peristiwa, kita kata dalam peristiwa yang berlaku di peperangan Hunain ini, ada musuh yang mana mereka ni tewas, kemudian mereka berpecah belah. Ada yang lari ke Taif, ada yang lari ke satu tempat yang nama Nakhlah, ada yang lari ke satu tempat yang bernama Autas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka ni menghantar sekumpulan tentera untuk kejar balik musuh-musuh tadi ni. Kejar musuh-musuh tadi ni, yang mana tentera, ketua-ketua tentera tadi ni, mereka terjadi satu pertempuran yang kecil. Apabila mereka dapati kumpulan-kumpulan yang lari tadi ni, lalu mereka berlaku peperangan di antara kumpulan-kumpulan yang kecil. Jadi kita kata peperangan Hunain ni bukan seolah-olah dia duduk dalam satu tempat lalu berlaku peperangan di situ. Sebabnya ada perpecahan. Sama ada daripada pihak kaum muslimin dan juga pihak kafir Quraisy. Daripada pihak Arab ataupun Bani Khawazin dan Bani Thaqif tadi. Jadi ramailah tentera-tentera Islam juga ada yang mati syahid daripada yang terdiri daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang Hunain ini juga ada dinamakan sebagai perang Taif, yang mana dia merupakan lanjutan daripada perang Hunain, kerana sebahagian besar orang Bani Hawazin dan Bani Thaqif ini tewas dalam peperangan Hunain. Bila mereka kembali ke Taif bersama-sama dengan panglima perang mereka, maka mereka buat lagi satu kelompok untuk berlawan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita nak cerita tentang peperangan Hunain ini, rupanya bukan peperangan itu berlaku sekali kemudian berhenti tak. Dia berentetan, berurutan. Jadi insya-Allah moga-moga dengan ayat tersebut menunjukkan kepada kita, dalam satu segi ada kisah di sebalik ayat tersebut, dalam satu segi kita faham jangan kita pegang kepada jumlah yang ramai itu membuatkan kita jadi takabur, jadi action, tetapi lihatlah kepada kualiti daripada kumpulan yang ramai tersebut. Apakah boleh memberi manfaat ataupun tidak. Macam itulah dengan soal amal ibadah yang kita lakukan. Banyak amal ibadah kita lakukan, tapi apakah kualiti ataupun tidak. Itu juga memberi teguran kepada kita, insyaAllah. Jadi saya rasa insyaAllah akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.